don't forget to subscribe my channel. Hang Duk Mana. Assalamualaikum, selamat datang lagi ke channel Hang Duk Mana. Mari kita dengar Datuk Abdullah Saim membedas MP Hulu Terengganu yang mengelirukan Dewan. Sudah saya baca sedikit dekat Harapan Daily ni. Klip video tulang sejak malam tadi di media sosial mengundang perbincangan hangat apabila ahli Panjang Bangi menemplak dan menyengolahkan ahli Panjang Hulu Terengganu, Datuk Rasul Wahid. Okey, mari kita dengar respon daripada Datuk Rafani. Di akhir ini nanti kita komen macam biasa. Tolonglah, nak cerita pasal benda ni baca dulu. Mana-mana ahli tidak boleh mengelirukan Dewan Yang Mulia ini. Tadi Hulu Terengganu telah mengatakan bahawa nanti apabila bulan puasa, sesiapa yang tidak berpuasa tidak boleh didakwa. Tapi sebenarnya Tan Sri Yang Dipertua, kalau kita tengok enactment yang dibatalkan dalam kes Nick Elin tidak termasuk kesalahan untuk tidak berpuasa. Saya minta supaya Hulu Terengganu pertama baca dulu, kedua tarik balik. Okey, kalau gitu saya tarik balik lah. Tapi maknanya undang-undang lain, itu pakai contoh. Undang lain yang ditarik balik. Contoh tu kena bagi yang betul lah, Hulu Terengganu. Baca dulu. Saya- Ini tak baca terus nak buat persepsi dalam Dewan Yang Mulia ini. Ini peluang saya betul. Kalau saya tak check tadi, you dah bawa pergi TikTok, dah satu Malaysia dah masuk. Tolonglah, nak cerita pasal benda ni baca dulu. Jangan koyak. Okey. Jangan Bukan, koyak. ini bukan isu koyak. Hulu Terengganu Betul. adalah seorang Masa saya senior. betul. Masa saya. Benda ni baca dululah. Setengahnya tu dipilih berdasar kepada fitnah. Kerana fitnah, kerana pertaburan wang ringgit, kerana skip opting, kerana adanya imbalan-imbalan tertentu, apabila rasuah dianggap sedekah. Jadi maka lahirlah, dapatlah Itu yang lahir kerengga lah, lahir apa nama ni, buah pelatuk lah, apa secara gampang semua ni. Dia banyak punya tu, dia bahas dalam dewan tu. Kerana hasilnya kita akan dapat ahli parlimen dan rakyat terpengaruh dengan fitnah, dengan unjuran kata-kata seolah tak ada orang yang betul. Mereka saja betul. Hari ini rakyat dapatlah. Ini keadaannya saya rasa. Ini yang saya sedih. Kenapa bila melihat Dewan Rakyat tidak lagi menjadi Dewan Rakyat. Satu lagi tak buat research. Hulu Terengganu. Tiba-tiba amendment 13 itu sebenarnya nanti kalau orang di Kelantan, kalau dia tak puasa, dia tak ada boleh kena hukuman. Itu lagi. Kemudian jadi negeri-negeri apa terheret untuk merasa akan dilakukan demikian. Kenapa bukan takut ya Allah? Saya rasa Kenapa? dia rujuk Wikipedia juga tu. Itu saya pun kenapa bangang sangat Tak ni. sepatutnya benda itu berlaku. Ya. Sebab apa? Dia sebagai ahli parlimen, sebagai pembuat undang-undang. Dia dasar. Dasar. Lawmaker tau. Lawmaker. Tapi apabila enactment itu tak ada pun mengatakan bahawa rakyat Kelantan boleh tak puasa, tak kena tangkap. Sepatutnya dia hafal tu. Ya, sepatutnya everything must be in your mind. You are the lawmaker. Baik. Ya, Baik, Datuk. kriteria dia nak pergi parlimen ni senang je. Sebelum masuk parlimen, hadap, telaahkan apa yang kita nak bercakap. Kita tahu bahawa kita bercakap ini, rakyat akan lihat. Ya. Bodoh ke kita, pandai ke kita, bangang ke kita, codek ke kita. Rakyat akan tengok, bangang sungguh Hulu Terengganu ni ya. Habis tu minta maaf. Bila bangun minta maaf, dia pun kena jadi kabur kelabang. Itu dia minta koyak dah tu. Ada ke perkataan koyak dia guna dalam dewan? Apa kelas lah dia orang ni. Betul saya kata dia. Baik, Datuk. Standard. Saya Datuk. ingatlah kahwin macam tu. Rupanya Hulu Terengganu macam tu juga. Baik, Datuk. Saya tahu Datuk tengah geram. Memang geram pun. Banyak sangat. Jadi merosakkan integriti dewan. Betul. Saya setuju. Saya Baik, bersetuju. Datuk. Kita redakan keadaan sekejap. Saya sebenarnya syukur Datuk tak ada sakit jantung. Tapi Tak ada. InsyaAllah tak ada. Okey, tak apa. Orang rumah saya jaga elok. Tak ada apa-apa. Tak ada masalah. Ada kambing Studio. selalu bagi makan kambing boleh jadi kot. Dia kambing tu waktu-waktu tertentu. Ya. Dia Datuk Seri mari baru kita buat. Kalau tidak hari biasa dia tak buat. Dia tahu saya ni kaki kambing. Aha. Jadi bila dia tengok Datuk Seri tak ada je, dia tak buat. Tak ada je baru dia buat. Jadi kita tengok dia orang tu kambing lah. Dia orang yang kambing tu makan kita hadap. Okey, baik, Datuk. Tadi Datuk menyebut beberapa contoh ahli parlimen pembangkang yang melemparkan fitnah dan akhirnya mereka memohon maaf. Ya. Jadi secara tak langsung, orang di luar sana tahu apa yang mereka lemparkan itu ialah fitnah. Fitnah, betul. Kalau bukan fitnah dan benda itu berfakta, dia tetap dengan pendirian dia dan tidak akan tarik balik. Betul. Tapi sebenarnya dia secara langsung dah mengaku itu adalah fitnah. Okey, itu adalah kualiti ahli parlimen yang anda pilih di kawasan masing-masing. Ya. Selepas ini, PRU 16, pandai-pandailah buat keputusan, Datuk. Sedarlah diri. Tak sekarang ni pun saya nak ketahui juga. Saya sekarang nak ketahui sebabnya
dah 5 orang sudah pun menyeberang. Ya. Kan? Sudah pula ada undang-undang, ada akta bahawa lompat parti dan sebagainya. 6 orang tu 6 orang. 6 orang menyokong PMX. Ya. Ada lagi tu? Ada lagi sebenarnya. Ada lagi. Ada lagi. InsyaAllah ada lagi. Dan yang terbaru saya seronok tengok terbuktilah Datuk Seri Amiruddin Syahari merupakan pemimpin yang punya wibawa. Apabila saya dipahamkan bahawa terdapat sekitar 5 orang Ya. adun Dewan Negeri di Selangor menyokong Menteri Besar. Menteri Besar. Berdasarkan atas titah oleh Tuanku Sultan Selangor. Not only that, mereka terpengaruh, mereka terpegun melihat bahawa bagaimana Selangor sudah maju mantap. Ya. Saya harus memuji kalau benda yang baik kena cakap Kalau baik. boleh saya petik kenyataan media Datuk Rashid Achari Adun. Yes, dia telah buat kenyataan media hari ni. Ya, dia mengatakan dia agak kecewa dengan pimpinan Perikatan Nasional yang berdiam diri Ya. saat Raja-Raja Melayu Betul. dihina. Jadi ini sebenarnya menimbulkan satu petunjuk ataupun signal sebenarnya dari dalam parti yang katanya sangat menjunjung adat orang Melayu dan agama Islam tu sendiri keluar daripada sokongan kepada parti dia, maksudnya keluar daripada prinsip dia tu untuk kekal bersama Perikatan Nasional, tapi dia menyokong Datuk Menteri Besar. Yang ini saya nak tanya soalan Datuk. Ya. Baik. Datuk datang daripada Parti Melayu. Ya. Parti yang sangat mendukung akar Avatar. Melayu. Ya. Agama, bangsa dan tanah air. Bangsa dan tanah air. Avatar Datuk. Saya UMNO. Yes. Saya orang UMNO ya. Saya bukan ahli, saya orang. Okey. Dalam parlimen ada blok pembangkang yang boleh dikatakan semuanya datang daripada orang parti yang menjunjung Melayu dan Islam juga Datuk. Ya. Tapi kita dapat lihat kualiti perbahasan yang ditampilkan dengan penggunaan bahasa, tuduhan, segala binatang digunakan untuk melabel orang-orang tertentu. Pandangan Datuk macam mana? Saya rasa sebab Kualiti itu saya bersetujulah tindakan Presiden saya, Datuk Seri Hamidi. Inilah yang saya sebut selama ini sebagai parasit. Mereka ini adalah parasit politik yang merosakkan. Seakhirnya rakyat hilang keyakinan pada UMNO. Inilah parasit-parasit yang terlibat dalam elemen-elemen yang selalu disebut penyalahgunaan kuasa, yang merosakkan parti. Mereka ni sebenarnya. Dan sekarang ni terbongkar. Dan sekarang ni mereka terkapai-kapai, tak tahu nak ke mana. Dan akhirnya nak sokong. Ada kalangan ahli UMNO ni dah masuk ke sebelah sana dan sekarang ni tak tahu mana parti nak masuk. Saya dapat tahu. Nak patah balik kepada UMNO, saya rasa dengan kepimpinan Datuk Seri Hamidi minta maaf lah. Tetapi untuk kembali keadilan pun rasanya dah tutup pintu awal-awal. So sebab itu mereka tak tahu ke mana. So saya melihat satu perkara yang amat malang lah. Apabila mereka memilih untuk berada di luar UMNO ini adalah perbuatan mereka. Dan walaupun ada di kalangan UMNO masih lagi tak ramai lah, ada 3-4 orang yang saya lihat ada lagi. Sebab itu tapi bagaimanapun dia tak berapa berani untuk bercakap di parlimen. Kalau bercakap parlimen tentu banyak silap. Dia akan serang daripada luar. Ada macam apa nama budak calam tu, apa nama dia? Ihsan Jalil. Nak budak Isyam dia. Dia punya watak dia tu macam bijaksana. Tetapi tenging bangang buat menggunakan statement nak memecah belahkan dan dia nak menghancurkan solidariti yang ada dalam. Kalau kamu dah keluarlah. Kamu tak perlu nak menyebut tentang apa nama ni Barisan Nasional ke, UMNO ke, Pakatan Harapan ke. Kamu duduk dia diam dengan Mahathir itu, duduklah dia diam. Dia dah kacau orang tu apa. Punya tenging budak tu. Tak, saya terus terang saya katakan bahawa kadang-kadang mereka ni merasakan sesuatu. Apa aku dapat? Isunya mereka masuk dalam politik bukan untuk berjuang. Mereka merasakan apa aku dapat. Kalau aku tak dapat jawatan, siap. Kalau aku tak dapat keberuntungan peribadi. Sekarang ni saya cakap terus terang, di bawah kepimpinan Datuk Seri Anwar Ibrahim, ramai orang menyerang beliau kerana tak ada kontrak-kontrak besar. Ini puncanya saya lihat. Sebenarnya saya tengok kebanyakan kenyataan-kenyataan yang dibuat bahawa kerana Datuk Seri Anwar Ibrahim tidak menggalakkan untuk membuat bangunan mega, projek, bilion-bilion, tak ada. Jadi mereka sudah merasakan sedikit kekeringan. Kerana mereka berjuang dalam politik untuk mendapatkan sesuatu. Kalau mereka asasnya perjuangan demi rakyat, saya tak nampak ini ada masalah. Saya menyokong. Itu tindakan yang terbaik supaya tidak berlaku ketirisan. Wang rakyat harus dibelanjakan mengikut untuk rakyat. Dari rakyat untuk rakyat. Hasil bumi kita sekarang ni. Bob, saya cakap terus terang, saya agak risau apabila tidak ada usaha dilakukan. Sebab itu saya bersetuju dengan pandangan Yang Mulia Tengku Razili Hamzah. Beliau orang lama,
teknokrat, orang demokrat, Ya. dan dia menyokong apa semua Pindah Anwar Ibrahim. Cuba beliau menyarankan kalau boleh kita ada hasil bumi lagi. Kurnia ilahi. Betul. Ini kena ingat bahawa kurnia ilahi, bumi bertuah ini ada nadir bumi. Ya. Yang nilainya lebih tinggi daripada nilai minyak itu. Ya. Kalau diurus dengan baik, ditadbir dengan baik, insya-Allah kita punya pendapatan trillion of dollars. Kita ada nadir bumi di Kedah, kita ada nadir bumi di Pahang, kita ada Di nadir Perak. bumi di Perak. Nilainya trilion kalau diurus dengan baik. Jadi saya rasa perkara inilah perlu diuruskan, dan bila ada penghasilan, biarlah dapat pada kita. Jangan kita hanya dilihat sebagai penumpang, dagang lalu nasi ditanakkan, kera di hutan susukan, anak di rumah mati. Dia boleh buat ni tu. Ya, Dia ya. boleh ada target. Apa yang Tengku Jali cakap tu, naratif dia saya nampak. Ya, ya. Dia kata buat macam mana Petronas. Itu cerita dia. Buat itu kerajaan persekutuan menubuhkan satu agensi yang khusus Jaga nadir bumi. jaga nadi bumi. Betul. Untuk memastikan bahawa setiap pengeluaran itu mendapat hasil balik kepada kerajaan untuk rakyat. Ya. Jadi apa yang dibuat pada Petronas pada tahun 74 itu sebenarnya itulah yang nak disampaikan oleh Yang Mulia Tengku Razali itu. Ya, Jadi ya. saya nampak, Bob, ini adalah peranan menteri yang berkenaan. Tak perlu saya sebut nama dia. Ya, Dia ya. kena peka, dia kena buat source study, dia kena usulkan satu cadangan dasar baru dan pastikan bahawa satu kelompok ataupun pasukan khusus macam mana Petronas tu Ya, ya. dilakukan demi untuk memastikan bahawa hasil daripada petroleum itu sudah dipindahkan bersekali dengan hasil bumi ini. Yes, Jadi yes. saya nampak lepas ini kita kalau betul-betul kita tak dirompak mengikut Yang Mulia Tengku Razali pandangan, Ya. trilion duit Petronas kita telah dirompak, Bob. Betul. Dan dirompak. Jadi dirompak oleh pemimpin yang sakau sini. Dan ini jangan berlaku lagi kepada hasil bumi yang baru kita temui ini. Ya, ya, ya. Trilion, Bob. Itu mengikut yang saya dengar. Betul. Dan saya boleh baca bahawa saranan Yang Mulia Tengku itu ialah untuk memastikan jangan berulang kecelakaan pentadbiran yang lampau Ya. berlaku pada yang hasil baru yang kita sekarang ni sedang berhadapi. Yang anugerah ilahi. Anugerah ilahi. Allah bagi kita macam-macam. Ya. Kita bagi kita macam-macam. Tapi kita malang kena perompak banyak sangat. Dan tak cukup. Habis nak Betul, rompak. betul. Dan akhirnya sekarang ni, bila kita buat satu tindakan, baru kelam kabut semua nak serang Anwar Ibrahim. Dah tentulah kamu tu perompak. Serang baliklah duit tu pada rakyat. Betul. Kan? Serang balik pada rakyat. tidak- Dia kamu simpan duit tu, kemudian kamu nak racunkan dia orang. akan berlaku yang seperti mana yang sedang berjalan kes kepada MBI Kedah. Ya. Ya itu sebenarnya. Tapi dia kata, oh itu hasil Kedah. Kau ni faham tak jadi tabir negeri itu sendiri? Tabir negeri ni certain kau punya. Saya rasa itu persekutuan yang punya. Dan kau jangan anggap macam petroleum buat di Terengganu, di Miri, itu di Sarawak. Ya, ya. Itu certain dari panis distance tu kau punya. Ada Tapi royaltiesnya. ada royaltinya. Ya. Oh, tak boleh. Dia bunyi belakang mayat cenderung. Kepala otak kau bila kau mampus semua kau tahu dah. Kau cakap ni macam kau tak tahu undang-undang. Ya. Lepas tu kau getar orang. Kau ingat getang kau tu badan besar tu kau takut. Orang tak takutlah dengan kau tu. Ya, Cuma orang tidak mahu meletakkan kau sebangsat-bangsatnya. Jadi kita faham bahawa dia cakap dengan orang bangang ni, kita ada bangang. Jadi kita cakap dengan orang yang profesional, Yang Mulia Tengku Razali, kita nampak dia naratif, kita tahu sekarang Datuk Seri Anwar Ibrahim sedang meneliti. Dan saya nampak perkara ni, saya kata, it's a change for petroleum. Yes, It's a time for change. Dan dia punya sumber pendapatan dia trilion. Dan trilion inilah rakyat akan melimpah ruah mendapat nikmat. Asalkan ahli-ahli parlimennya behave yourself. Ya. Itu sepatutnya, Mengemukakan Datuk. pandangan, cadangan, berbincang dengan kerajaan. Saya tak dengar lagi dia kata nak tubuhkan satu agensi untuk menumpukan kepada produk baru ni. Tak ada, Tak dengar lagi. tak ada. Dia Tuan Seri, dia masuk dalam dewan, macam mana aku nak malukan Datuk Seri Anwar Ibrahim? Ya. Bagaimana aku nak malukan Bagan Datuk? Bagaimana aku nak malu sampai dia tak malu? Ya. Jadi maksud itulah yang dia lakukan sekarang. Matlamat. Itu sebab dia bertopik tadi memang kena. The quality of the members of parliament. Ya. Bukan level itu yang kita hendak. Betul. Sebab itu saya tengok setahun, saya tak nampak cadangan yang betul-betul memberi kesan baik kepada negara. Tak nampak, Bob. Baik, Datuk. Kita nak saya baca detail sedikit lagi. Ya, selepas ahli Parlimen PAS itu memberi contoh yang tidak tepat ketika mengulas mengenai 16 pertukaran enakmen syariah Kelantan yang telah dibatalkan oleh Mahkamah Persuan.
Rasul mendakwa selepas ini siapa yang tidak berpuasa tidak boleh lagi didakwa. Kononnya kerana kesalahan telah dibatalkan. Hulu Terengganu kemudian berdalih mengatakan kesalahan tidak puasa itu adalah sekadar contoh namun ia dibidas sekali lagi oleh Syahrizan. Okey tuan-tuan, mari terus menyokong kerjaan perpaduan PMN Ibrahim. Assalamualaikum.